Assalamualaikum kepada Dr. Arif dan rakan-rakan sekalian semua. Saya Muhammad Aklan dan kumpulan saya iaitu terdiri daripada Wan Amjad, Nurin Fatihah, Sofia Sufian dan Zalika Shazana akan membentangkan tentang kertas kerja yang bertajuk Implikasi Globalisasi Terhadap Pemikiran dan Akhlak Remaja. Era globalisasi kini, kemajuan dan permodenan dari pelbagai aspek bukanlah sesuatu yang janggal lagi. Bahkan kemajuan dari pelbagai bidang juga amat penting bagi sebuah entiti seperti perbankan dan pendidikan. Hal ini bergerak seiring dengan zaman teknologi yang kian canggih dan moden dari pelbagai aspek. Perkara ini bukan sekadar penting bagi sebuah entiti, malah ia memudahkan urusan kerja seharian manusia. Tidak dinafikan ada baik dan padahnya bagi sesuatu perkara. Implikasi globalisasi yang semakin pesat dan pantas ini semestinya membawa perubahan bukan sahaja di alam maya tetapi memberi impak positif dan negatif bagi sesebuah masyarakat. Semestinya golongan remaja lah yang mudah terkesan kerana mereka lah golongan yang masih mempelajari erti kehidupan sebenar. Tegasnya, golongan remaja perlulah diberikan perhatian sepenuhnya kerana mereka adalah golongan masyarakat yang sangat sensitif terhadap persekitaran di kelilingan mereka. Ini kerana remaja sangat tertarik dengan perkara-perkara yang baru, bahkan mereka lebih bijak dari ibu bapa mereka dalam permodenan teknologi kini. Pihak berwajib semestinya lah memberi tumpuan sepenuhnya agar mereka tidak membuat langkah yang tersilap dan membahayakan. Hal ini kerana terdapat banyak implikasi global terhadap remaja, terutamanya remaja Muslim dari segi akhlak dan pemikiran mereka. Pada era globalisasi, alat elektronik seperti telefon pintar dan komputer riba merupakan barang yang penting bagi remaja. Hal ini kerana remaja memerlukan untuk keperluan harian seperti menghadirkan diri ke kelas, bersembang dengan kawan melalui aplikasi WhatsApp dan lain-lain. Apa yang itu teknologi? Teknologi ialah pembangunan dan penggunaan mesin barang dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Selain itu, kebanyakan negara maju kerana kemajuan teknologi. Walau bagaimanapun, terdapat kesan baik dan buruk tentang kemajuan teknologi, komunikasi dan maklumat. Pertama sekali, ilmu mudah dicari dengan menggunakan gadget dan internet. Kebanyakan remaja mempunyai kemudahan internet dan telefon pintar. Remaja menggunakan aplikasi Google untuk mencari ilmu. Remaja ataupun modal insan dapat mencapai kemajuan di sesebuah negara. Hal ini kerana dengan kemajuan teknologi, remaja dapat dilahirkan dengan tenaga kerja yang berdedikasi, malah alat remaja dapat dibaikkan. Alat seseorang remaja dapat dijamin baik kerana dengan segala ilmu yang ada, ia dapat membantu masyarakat. Kedua, ruang tidak terhad dengan sumber sedia ada. Pada abad ke-21 ialah era globalisasi. Ini bermaksud pengembangan sumber daya makin meningkat. Terdapat perbezaan antara abad ke-21 dan abad ke-20. Contohnya, teknologi abad ke-21 lebih maju daripada abad ke-20. Kepentingan sumber ilmu ialah membentuk akhlak remaja. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inilah akhlak yang adalah sebahagian daripada agama Islam itu sendiri. Remaja perlu membaiki akhlak kerana orang yang mukmin, yang paling sempurna imannya ialah paling baik akhlak dia. Ketiga, impak daripada era globalisasi ialah lebih banyak jenis aplikasi yang boleh digunakan oleh remaja untuk meningkatkan dan memajukan pemikiran pelajar ataupun remaja. Akhbar atau contohnya akhbar atau kes daripada isu semasa di internet. Contohnya untuk melihat berita harian, remaja boleh tengok di YouTube. Selain itu, remaja pelajari isu-isu tersebut. Hasil daripada ini, pemikiran seorang remaja yang matang ini boleh membantu
ramai lain remaja lain, dan banyak bukan itu saja tetapi memberhentikan isu-isu yang serius seperti buli. Di pengembangan teknologi ini dapat memajukan negara. Sekian, terima kasih. Dalam pada itu, akhlak remaja yang baik dan profesional juga lebih mudah dibentuk. Kesan dari kemajuan teknologi dan komunikasi terutama pada era globalisasi ini. Hal ini kerana kebanyakan golongan umur bergantung pada gadget dan teknologi untuk memudahkan kerja harian dan menyelesaikan masalah harian seorang individu. Remaja juga salah satu golongan yang kebanyakan mengaplikasikan teknologi dan komunikasi dalam kehidupan dan melaksanakan tugas harian. Hal ini sememangnya terjadi dari peredaran masa dan ekonomi yang sedang berkembang pesat yang lebih memudahkan. Kemajuan teknologi dan komunikasi membantu remaja untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku pada remaja. Kemajuan teknologi juga dapat membantu remaja pelajari ilmu agama dan duniawi dengan lebih mudah kerana remaja kini mengaplikasikan pelajaran online dalam kehidupan seharian. Antara kebaikan pembelajaran online termasuklah memudahkan interaksi antara mahasiswa untuk mencari bahan atau material pelajaran. Tidak dilupakan, akhlak remaja juga bertambah baik apabila dapat merapatkan silaturahim dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi. Lebih-lebih lagi pada era COVID-19 yang sedang meningkat naik, di mana kita semua dikurung di rumah ketika perintah kawalan pergerakan. Hubungan silaturahim ini menjadi rapat dengan menggunakan pelbagai aplikasi seperti WhatsApp, Duo, Google Meet dan sebagainya. Hal ini juga menunjukkan ibu bapa yang sibuk bekerja dengan anak-anak yang tinggal berjauhan semakin rapat dengan wujudnya aplikasi-aplikasi yang membolehkan panggilan video. Ini juga dapat menambah perkembangan sel-sel otak menjadi lebih baik. Perkara ini juga akan memberi lebih masa kepada remaja untuk luangkan masa bersama keluarga. Hal ini kebanyakan terjadi kerana semua rakyat berada di rumah ketika pandemik COVID-19. Hal ini serba sedikit dapat meluangkan masa antara ibu bapa dan juga anak-anak dan mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku dengan mengaplikasikan teknologi dalam kehidupan. Kini, ramai yang menjadikan video game antara permainan yang boleh dimain bersama keluarga. Inilah kesan dari kemajuan teknologi. Akan tetapi, permainan video ini haruslah dikawal oleh ibu bapa kerana ini menjejaskan penglihatan anak-anak mereka. Kita harus memanfaatkan masa bersama keluarga sebaiknya dan mengawal penggunaan gadget. Seterusnya, kemajuan teknologi dan komunikasi juga akan membawa remaja ke arah yang baik dari segi tidak keluar malam. Apabila teknologi semakin canggih, ianya akan mengurangkan sedikit sebanyak gejala lepak-lepak di kedai sehingga larut malam. Contohnya seperti satu kes di Johor yang menyebabkan kemalangan remaja dan kerajaan memberi cadangan untuk melakukan suatu perkara atau tindakan agar perkara ini tidak berulang. Kementerian Dalam Negeri mencanangkan Kerajaan Negeri Johor mengeluarkan arahan perintah larangan keluar malam bagi remaja bawah umur di lokasi tertentu atau berisiko. Jika remaja, khususnya kepada lelaki yang suka lepak pada waktu malam, akan pulang ke rumah lebih awal untuk bermain permainan video yang menggunakan Wi-Fi, maka kes kemalangan yang melibatkan remaja akan berkurangan. Peratusan penggunaan komputer riba oleh individu meningkat 1.1% daripada 68.7% kepada 69.8%.
kata Ketua Perangkaan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Huzain. Akhlak dari sudut bahasa berasal dari perkataan Arab iaitu khuluq yang bererti perangai, perilaku atau tabiat. Kata-kata Sayyidatina Aisyah tentang akhlak yang dilihat oleh Rasulullah bermaksud akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jelaslah di sini bahawa akhlak Nabi Muhammad adalah kepercayaan, sikap dan tingkah laku yang direalisasikan ajaran Al-Quran dan menjadi pedoman kepada umatnya. Akhlak terbahagi kepada dua iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah sifat dan tingkah laku yang terpuji yang terdapat dalam diri seseorang. Manakala akhlak mazmumah adalah sifat dan tingkah laku yang keji yang terdapat dalam diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan pengakuan syariat. Namun, kini sifat mahmudah dalam diri masyarakat telah terhakis. Hal ini kerana kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi telah berkembang luas. Sebagai contoh, pengaruh media elektronik seperti televisyen dan wujudnya telefon bimbit yang kini dimiliki oleh semua peringkat umur. Hal ini juga kerana telefon bimbit menjadi satu aset yang penting dalam kehidupan seharian. Melalui alat ini, para remaja mudah leka dan terpengaruh dengan hiburan yang menyebabkan kebutuhan akhlak yang terdapat dalam diri. Seterusnya, kaca televisyen yang memaparkan unsur-unsur ataupun adegan-adegan panas yang ditiru oleh budaya luar. Kesannya, rakyat akan terpengaruh dengan agenda yang tidak berfaedah yang ditayangkan di televisyen. Namun, bagi mereka yang celik akal, tidak akan menonton televisyen dan mendengar radio adalah lebih baik bagi mereka kerana tahu bahawa mereka adalah generasi seterusnya yang mewarisi tampuk kepimpinan. Selain itu, internet juga boleh mengakibatkan sifat terpuji seseorang itu berkurang. Hal ini dikatakan kerana kebaikan dan keburukan internet datang secara seiring. Ini disebabkan oleh sifatnya yang suka disekat, ditapis dan dihalang, memudahkan seseorang itu boleh melayari mana-mana sahaja laman web tanpa perlu dibayar. Selain itu, bahan-bahan lucah dari barat juga mudah dimasuki ke dalam negara kita, akan mudah diakses oleh masyarakat masa kini, terutama para remaja. Laman web kini lebih banyak memuat naik cerita-cerita dan penampilan negatif tentang artis-artis barat yang anggap memalukan dari segi pemakaian maupun perbuatan. Kesannya, perbuatan ini akan mendorong seseorang itu melakukan salah laku seperti menonton video lucah, memuat naik gambar-gambar yang tidak senonoh dan lain-lain. Seterusnya, teknologi yang canggih juga boleh mengakibatkan pengaruh budaya luar dalam kalangan remaja. Seperti yang diketahui, sosial media yang berkembang pesat seperti TikTok, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Contoh yang boleh diambil ialah pakaian budaya luar yang dikatakan sebagai fashion. Sama ada lelaki maupun wanita pasti mengikuti fashion ini kerana bagi mereka yang tidak mengikuti fashion ini, mereka akan dikatakan orang yang ketinggalan zaman. Kebanyakan wanita tidak mengambil peduli tentang garis paduan yang ditetapkan dalam syariat Islam berkaitan pemakaian dan lebih mementingkan fashion bertudung berbanding menutup aurat dengan cara bertudung yang sempurna, sedangkan itu adalah keutamaan dalam Islam. Assalamualaikum, saya Wan Hamzah Hakimi bin Wazawawi. Saya akan mengulaskan tentang isu pemikiran-pemikiran remaja yang membuat keputusan terburu-buru. Dalam era globalisasi ini, remaja semakin mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang barat. Hal ini kerana dengan perkembangan teknologi, remaja lebih cenderung dan suka dengan perkara yang bebas yang telah dibawa oleh orang barat. Ramai remaja sekarang telah terikut dengan budaya mereka. Oleh itu, remaja-remaja sekarang perlulah dipantau dan dididik dengan didikan agama yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah supaya mereka lebih bertanggungjawab dan berfikiran luas. Bukan sahaja pengaruh barat yang dapat merosakkan pemikiran remaja, terdapat juga faktor-faktor lain yang dapat membuat mereka melakukan keputusan dengan terburu-buru. Remaja sinonim dengan kecerobohan dalam membuat keputusan kerana apabila di usia mereka mempunyai emosi yang tidak stabil dan mudah dipengaruhi.
mereka mudah dipengaruhi oleh perkara-perkara luar dalam proses membuat keputusan. Mereka juga mudah untuk terikut-ikut dengan kata orang luar yang menpsikologi pemikiran mereka. Dan akhirnya mereka diguna-gunakan untuk kepentingan orang luar yang pentingkan diri sendiri. Oleh itu, remaja-remaja di luar sana perlulah menambah ilmu pengetahuan dan sentiasa menyusul periksa sebelum membuat sesuatu keputusan. Kerana mereka tidak akan tahu kesan buruk yang akan terjadi pada masa akan datang. Oleh itu, remaja sentiasalah beringat untuk menambah ilmu. Selain itu, kesilapan yang sering berlaku kepada remaja-remaja sekarang ialah mereka tidak membuat rujukan dengan pihak yang lebih pakar. Mereka lebih merasakan bahawa diri mereka lebih banyak pengetahuan dan lebih bijak. Hal ini dapat memberikan kesan dengan contoh jika mereka ingin membuat suatu perniagaan, akan tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang perniagaan tersebut. Oleh itu, mereka akan dapat hanyalah suatu penyesalan dan kerugian yang besar, kerana perkara yang paling penting untuk membuat sesuatu ialah ilmu yang mencukupi. Dengan ketiadaan ilmu, tiadalah hasil yang akan kita perolehi. Oleh hal demikian, remaja perlulah mencari ilmu pengetahuan dengan pihak guru-guru, orang yang lebih pakar, tokoh-tokoh yang telah berjaya. Oleh itu, remaja perlulah menitik beratkan hal tersebut. Tambahan pula, remaja juga sering menyebarkan berita-berita palsu yang mereka sangkakan itu hanyalah sekadar gurauan yang dapat membuat orang ketawa. Akan tetapi, mereka silap, kerana dengan penyebaran berita-berita palsu ini sangat bahaya kepada masyarakat. Perkara ini tidak boleh dipandang remeh. Oleh hal yang demikian, remaja perlulah menyebarkan berita-berita yang mempunyai kesahihan yang sah dan fakta yang benar. Sebagai contoh yang boleh diambil dari isu semasa sekarang ialah tentang penularan COVID-19. Yang begitu banyak penyebaran berita palsu tentang kluster-kluster yang boleh mengakibatkan masyarakat panik. Untuk menyebarkan berita-berita yang sahih, mereka bolehlah mengambil kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM, supaya tiada penyebaran berita palsu yang berlaku lagi dalam negara. Kesimpulan kecil yang boleh dibuat oleh remaja perlulah berfikiran matang dan berpandangan luas, supaya mereka menjadi lebih bijak dan menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak yang masih kecil. Jadi, kesimpulannya, sebagai remaja Muslim, kita perlulah mempunyai pemikiran yang seiring dengan agama Islam dan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, agar tidak membuat keputusan yang salah dan terburu-buru. Oleh itu, negara akan menjadi lebih aman dan makmur. Remaja sekalian, ingatlah bahawa kalian ialah permata masa depan negara. Secara kesimpulannya, terdapat pelbagai implikasi globalisasi terhadap pemikiran dan akhlak remaja pada masa kini. Tidak dilupakan ada kesan baik dan kesan buruk. Semestinya sesuatu perkara itu ada baik dan padahnya.
di mana yang buruk itu perlulah dikawal dan dielakkan dengan segera, manakala yang baik itu perlu dipraktikkan dengan lebih mendalam lagi. Tidak dinafikan, kemajuan dan pemodenan di negara ini juga masih lemah berbanding dengan negara-negara maju seperti Jepun dan Korea Selatan. Hal ini berkemungkinan kerana kerajaan Malaysia lambat bertindak pada zaman dahulu kala, di mana projek Koridor Raya Multimedia Malaysia dilancarkan pada tahun sekitar 1996, di mana negara-negara lain pada ketika itu telah lama dikenalkan dengan kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi pada ketika itu, maka pemodenan di Malaysia pun bermula. Pada masa kini, apa yang perlu dilakukan oleh pihak berwajib adalah pihak berwajib perlu memastikan perkara-perkara yang membahayakan di dalam internet disekat dan perkara-perkara yang membawa kebaikan lebih banyak dipraktikkan. Sekian saja dari kami semua. Terima kasih.